Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua bersama Cikgu Aisyah dalam kelas matematik tambahan. Video ini merupakan video siri mesti jawab ya untuk kita target lulus dalam SPM, lulus ADMATS dalam SPM. Tajuk untuk siri kali ini ialah trigonometri. Dalam video ini cikgu akan bincangkan soalan-soalan simple yang kalau bernasib baik akan keluar bentuk-bentuk begini dalam SPM. Memang ada setengah yang rasa trigonometri ni topik yang mencabar, tapi jangan tinggalkan terus. Jangan tinggalkan terus sebab akan ada sesetengah soalan yang berbentuk mudah akan keluar dalam soalan. Jadi sayang kalau terus tinggalkan. Kita cuba dapatkan seberapa banyak markah yang boleh. Okay? Sebelum kita bincang soalan, cikgu cerita sepintas lalu terlebih dahulu tentang keseluruhan tajuk trigonometri. Okay, jom tengok. Fungsi trigonometri terbahagi kepada beberapa bahagian. Okay, yang pertama, kita belajar sudut positif atau sudut negatif. Yang mana masa ni, you all belajar macam mana kita nak baca sudut positif bermula daripada kosong, ikut arah lawan jam. Itu adalah sudut positif dan sudut negatif pula bermula daripada kosong darjah ni, paksi X tu, ke bawah ikut arah jam ialah sudut negatif. Ini cikgu ulas ringkas sahaja ya, bukan nak ajar dah. Ada dalam video-video yang lepas kalau nak refer semula. Okay, yang kedua, kita belajar nisbah trigonometri yang mana you all pun kenal lah sin, cos, tangent. Okay, tentang per hypotenuse. Cos pula ialah sebelah per hypotenuse, tangent pula ialah tentang per sebelah. Okay, cosec ini pula ialah terbaliklah daripada sin. Okay, sin, cosec ialah 1 per sin, second ialah 1 per cos. Cot tangent ialah 1 per tan. Lepas tu kita kena tahu juga, you all kena ingat ini adalah yang biasa memang kita guna pakai lah. Tangent tu merupakan sin per cos. Daripada formula ini, rumus ni kita manipulasikan dia. Nak dapatkan sin ialah tangent darab cos. Nak dapatkan cos ialah sin per tangent. Macam tu je, kita putar-putarkan sahaja dia punya rumus tu kan. Okay. Daripada itu tadi, sin, cos, tangent, cosec, second chord ni kita nak tentukan nilai dia. Nak tentukan nilai trigonometri tu, nisbah trigo tu kita boleh gunakan kalkulator, gunakan kaedah bulatan unit, gunakan kaedah sudut sepadan ataupun kaedah segitiga. Okay, boleh rujuk video-video yang lepas untuk belajar semula. Yang seterusnya, untuk nisbah trigonometri ni ialah kena kenal sudut pelengkap ni. Sudut pelengkap tu ialah 90 darjah tolak theta. Ini theta, ini 90 darjah tolak theta. Jadi sin theta sama dengan cos 90 darjah tolak theta. Okey, maksudnya macam ni. Kalau sin tu ialah tentang per hypotenuse. Betul tak? Jadi kat sini cos pula sebelah per hypotenuse. Jadi dia berkongsi sisi yang sama. Jadi sebab itu dia akan jadi untuk sin theta ni sama dengan cos 90 tolak theta. Okay. Cikgu ulas ringkas saja ya. Cikgu cakap sekali lagi. Cikgu ulas ringkas saja, bukan nak terangkan pasal ni semua. Okay, jadi you all kena ingat, kena tahu apa itu sudut positif negatif, kenapa itu nisbah trigonometri, apa itu sudut pelengkap. Okay. Berbeza dengan sudut sepadan ya. Okay. Apa itu, macam mana nak lukis ataupun lakar graf. Kena kenal bentuk asas graf sin, bentuk macam S. Bentuk asas graf cos macam U. Bentuk asas graf tangent macam highway. Okay, daripada graf-graf ni kalau dah mahir, kita tahulah macam mana bila ada modulus, bila ada tambah C, tolak C, betul kan? Nak naik ke ataupun nak turunkan graf, atau dia punya amplitude, adakah dia apa nilai maksimum, nilai minimum dia. Okay, daripada situ kena mahir lakar graf. Okay. Seterusnya identiti asas. Okay, identiti asas ni terdiri daripada 3
rumus. 3 rumus ini juga kita boleh tukar-tukarkan position dia, boleh kita manipulasikan dia untuk membuktikan suatu persamaan ataupun memudahkan suatu persamaan ataupun nak selesaikan satu persamaan. Okey. Daripada sini kita belajar identiti asas menggunakan 3 rumus ni kita lakukan pembuktian dan mencari nilai. Okey, kita boleh cari nilai sudut ataupun nilai nisbah trigonometri. Okey, yang nombor 5 ni pun samalah macam identiti asas ni. Kita belajar rumus majmuk dan rumus berganda untuk cari untuk buat pembuktian dan juga mencari nilai sama ada nilai sudut ataupun nilai nisbah trigo. Okey. Okey, aplikasi. Aplikasi ni maksudnya kita gunakan semua kemahiran daripada 1 sampai 5 yang kita pelajari ni, kita boleh gunakan semua tu untuk selesaikan persamaan trigonometri, maksudnya mencari sudut ataupun selesaikan masalah yang melibatkan trigonometri. Daripada sini macam-macam lah. Bila selesaikan masalah ni, cari sudut, cari sisi, cari nilai, semua ada. Kan? Ini ada satu benda tertinggal, cikgu lupa. Ini dia. Sudut majmuk ada 3, sudut berganda ada 3 perkara. Sin 2A, cos 2A dengan tangent 2A, tapi cos ni ada 3 lagi. Macam tu Jadi benda-benda ni semua jangan risau. Walaupun ada 3 sudut majmuk, 3 sudut berganda, 3 identiti asas, semua ni ada bekalan dalam SPM. Dia bekalkan rumus ini di dalam soalan. Jadi tak payah risaulah. Kita gunakan sahaja untuk jawab soalan. Okey, mari kita tengok contoh soalan. Kita tengok soalan yang pertama. Baca soalan terlebih dahulu. Terbitkan identiti cos 2 theta sama dengan 2 cos kuasa 2 theta tolak 1. Markah yang diperuntukkan ialah 2 markah. B. Lakarkan graf bagi Y sama dengan modulus 2 cos kuasa 2 theta tolak 1 untuk domain theta tu berada di antara 0 hingga pi. Markah diperuntukkan 3 markah. Seterusnya lakarkan satu graf garis lurus yang sesuai pada paksi yang sama untuk menyelesaikan persamaan x tolak 2 pi modulus 2 cos kuasa 2 theta tolak 1 sama dengan 0. Nyatakan bilangan penyelesaian bagi persamaan itu apabila, itu untuk domain theta di antara 0 hingga pi. Peruntukan markah 2. So, jumlah markah untuk soalan ini ialah 7 markah. Jadi, jangan tinggalkan terus. Sayang ditinggalkan. Biasanya anak murid cikgu surrender dekat A. Tapi sebenarnya soalan yang untuk A ni tidaklah begitu sukar sebenarnya sebab itu peruntukan markahnya 2 markah sahaja. Jadi kalau andai kata memang betul-betul blank, tak apa. Tak apa kalau tinggalkan soalan pembuktian di atas, penerbitan identiti ni tinggalkan pun tak apa, tapi lakaran graf ni biar buat. At least dapat 3 markah. Dan kalau lagi bagus, teruskan kepada soalan yang kedua ni. Dapat tambahan 2 markah. Jadi, tak adalah dapat kosong terus untuk soalan trigonometri ni. Okay, mari kita tengok macam mana nak buat untuk soalan yang pertama, yang A. Okey, menggunakan sudut majmuk. Sebab ini cos 2 theta kan, datang dekat mana 2 theta ni? Kita gunakan cos lah. Cos A tambah B. Maksudnya dekat sini, bila 2 theta bermaksud kita akan gunakan cos theta tambah theta. Theta tambah theta dapatlah 2 theta. Maksudnya kita pecahkan 2 theta ni menjadi theta tambah theta. Bila kita dah pecahkan ni, kita akan gunakan sudut majmuk ni punya rumus. Okay. Tambah cos A, cos B tolak sin A, sin B. Bermaksud dekat sini, cos theta, sebab A dengan B dia serupa kan. Tolak sin theta, sin theta. Kalau atas tambah, yang sini jadi atas dia tolak.
Ini tolak, bawah dia tambah. Okay? So, ini tambah, dia akan jadi tolak. Seterusnya, cos theta darab dengan cos theta. Maksudnya cos kuasa 2 theta. Tolak dengan sin theta darab sin theta akan dapat sin kuasa 2 theta. Okay, sin kuasa 2 theta ini pula, sebab kita nak jadikan dia 2 cos kuasa 2 theta ni kan. Okay, macam mana nak jadikan dia ni? Tak nak ada sin. So, sin ni kita cari macam mana nak jadikan dia, nak relatekan dia dengan cos ni. Kita dah nampak dah rumus identiti asas yang pertama. Sin kuasa 2 theta adalah sama dengan 1 tolak cos kuasa 2 theta. Betul? 1 tolak cos kuasa 2 theta. So, cos kuasa 2 theta tolak 1. Tolak dengan tolak jadi tambah cos kuasa 2 theta. Cos kuasa 2 tambah cos kuasa 2 jadi 2 cos kuasa 2 theta. Tolak 1. Dah jadi seperti di atas. Okay, kalau dapat buat ni, dapatlah 2 markah. Seterusnya soalan B. Lakarkan graf bagi Y sama dengan modulus 2 cos kuasa 2 theta tolak 1. Ada modulus kat situ kan? Untuk domain theta di antara 0 hingga pi. Okay, soalan ini peruntukannya 3 markah sahaja. Okay, senang aja. Okay. 2 cos kuasa 2 theta tolak 1 ni tadi adalah cos 2 theta. Jadi kita akan tukarkan dia ke dalam persamaan ni. Okay, sebab 2 cos kuasa 2 theta, kita nak lukis macam mana? Kita tak tahu macam mana kuasa 2 ni kan. Jadi kita gunakan yang mudah, cos 2 theta. Jadi ini adalah persamaan kita yang baru. Y sama dengan modulus cos 2 theta. Cos 2 theta, senang dah kan? Dah kenal sangat dah macam mana graf cos 2 theta. Okay, yang kita tahu cos bentuk U. Kemudian 2 ni adalah kitaran dia. Okay. Satu kala dia daripada 0 hingga 2 pi tu ada 2 cycle. Betul tak? Okay. So, kita siap-siap buat paksi kita. Paksi X dengan paksi Y. Kemudian kita tengok dekat sini. Amplitude dia. Amplitude dia 1 kan? Maksudnya nilai maksimum kita 1, nilai minimum kita juga negatif 1. Kita lukislah kita punya graf cos. Ini baru satu kitaran. Dia 2 kitar, betul? Satu kitaran. Kemudian satu kitaran lagi untuk graf cos yang lengkap. 1 lengkap, 2 lengkap. 1, 2. Tapi jangan lupa cos 2 theta ini adalah di antara 0 hingga 2 pi. Okey? 0 hingga 2 pi. Lukisan ini adalah daripada 0 hingga 2 pi. Tengok balik apa yang diminta 0 hingga pi sahaja. Pi kita dah tahulah, of course lah, tengah-tengah, betul? Jadi yang dia nak adalah sehingga pi sahaja. Jadi kita akan padam yang kitaran satu lagi tu. Jangan lukis, Jangan lukis 2 kitar sampai pi ni. Salah Dia satu kala dia sampai 2 pi tu ada 2 kitaran lengkap, 2 lukisan lengkap cos. Okay. Kala dia adalah daripada 0 hingga 2 pi. 2 kitar sehingga 2 pi. Jadi dia nak sehingga pi saja, kita akan padam daripada pi hingga 2 pi tu. Seterusnya, modulus. Okay. Bila modulus? Bila modulus maksudnya yang bahagian negatif ni akan terrefleks ke atas. Terpantul lukisannya ke atas. Jadi yang bawah ni kita buat apa? Bawah ni kita padam lah. Okay, dah jadilah graf Y sama dengan modulus cos 2 theta di antara 0 hingga pi. Paksi X dengan Y, jangan lupa. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Lakarkan satu graf garis lurus yang sesuai pada paksi yang sama. Pada paksi yang kita sama ni untuk menyelesaikan persamaan X tolak 2 pi
2 cos kuasa 2 theta tolak 1. Okey, ni tadi kita pun dah tahu kan dia ialah y, betul tak? Modulus y lah tadi. Okey, dalam modulus. Jadi, kita salin balik dengan keadaan kita gantikan modulus 2 cos kuasa 2 theta tolak 1 tu dengan y. Nampak tak cikgu lukis tu? Okey, y Okey, lepas tu x tolak 2 pi, kita nak y. X ni bawa sebelah dulu. Ataupun bila kita tukar position lah. Negatif 2 pi y ni bawa sebelah jadi positif kan. Jadi x sama dengan 2 pi y. Cikgu tukarkan position. Lepas tu y tu nanti x dah bawa sebelah. 2 pi tu pun bawa sebelah akan jadi bahagi. So y sama dengan x per 2 pi. Lepas kita buat table. Okay. Bila dia kata garis lurus dan kita nampak X duduk di atas, so don't worry, memang garis lurus, confirm garis lurus. Bila garis lurus, cukup kita ada 2 titik pun dah cukup untuk membentuk satu garis lurus. Maksudnya kita akan sambungkan satu titik dengan satu titik lagi, sambungkan dengan pembaris tau. Okay. Jangan lupa guna pembaris semua ni. Yang curve janganlah ya. Okey. So, kita akan gantikan bila x sama dengan kosong, x sama dengan kosong, y kita berapa? Tentulah kosong kan. Kosong bagi apa-apa pun semua jadi kosong. Jika x kita sama dengan pi, maksudnya cikgu ambil titik pertama dengan titik terakhir. Kosong hingga pi. So, kalau x kita ialah pi, pi per pi tinggal 1 dekat atas. Jadi, y kita ialah 1 per 2. Okey, ni cikgu dah plot. Kosong-kosong cikgu plot situ. Lepas tu apabila x sama dengan pi, y kita 1 per 2. Kat sini tu. Okey, kemudian gunakan pembaris. Gariskan 2 titik tersebut membentuk satu garis lurus. Okay, bila dah bentuk garis lurus tu, tandakan persilangan-persilangan tu. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Maksudnya persilangan di antara graf cos tadi dengan garis lurus tu, itulah bilangan penyelesaian. Bilangan penyelesaian kita ada 4. Okay. Tengah-tengah ni boleh letak pi per 2. Kita tengok contoh soalan nombor 2. Terbitkan identiti 2 cot 2A sama dengan cot A tolak tan A. Okay, macam mana ni? Kan? Okay, jangan panik. Tengok. Bila ada 2A, bermaksud confirm lah kita akan gunakan rumus sudut berganda. Betul tak? Sudut berganda. Cot. Kita mana ada rumus cot sudut berganda. Tapi kita ada sudut tangent berganda ni kan. Tangent 2A sama dengan 2 tangent A per 1 tolak tangent kuasa 2A. Jadi tak apa. Kita tukarkan cot ni jadi tangent. Macam mana? Cot ni kan ialah 1 per tangent. Betul tak? Jadi 2 cot 2A ni kita jadikan dia 2 darab 1 per tangent 2A. Maka dia akan jadi 2 per tangent 2A. Ni kalau kita tukarkan jadi cot, naikkan atas, tangent 2A naik atas, jadilah 2 cot 2A. Cot ni bila kita nak tukar jadi tangent, dia jadi 1 per tangent kan. Jadi tangent akan turun bawah. 2 per tangent 2A. Okay, daripada sini, kita tukar pula tangent 2A tu dengan pecahan ni. 2 per 2 tangent A per 1 tolak tangent kuasa 2A. Lepas tu ini kan 2 per 2 bahagi 2 tangent A per 1 tolak tangent kuasa 2A. Bahagi tu kita tukar jadi darab dan pecahan tu akan jadi terbalik. Betul tak? Bila jadi terbalik, yang atas ni, yang bawah sekali ni akan naik ke atas. Macam ni lah. Maka dapatlah 2.
Yang bawah sekali ni, bila dah naik atas, sebab kan kita darab terbalik, dia akan jadi darab. 2 darab 1 tolak tangent kuasa 2A. Per dengan 2 tangent A ni kekal di bawah. Jadi kita boleh permudahkan sekarang. 2 dengan 2 ni, permudahkan. Tinggallah 1 tolak tangent kuasa 2. A per tangent A. Lepas tu kita nak jadikan dia chord A. Chord A. Chord tu ialah 1 per tangent. Betul tak? Sini dah nampak kan bayang-bayangnya. Chord tu 1 per tangent. Ini ada 1. Ini bawah ni tangent. Jadi kita pun pisahkan dia. Sama dengan 1 per tangent A tolak tangent kuasa 2A per tangent A. So, 1 per tangent A ni ialah chord A. Tangent kuasa 2A dengan tangent A ni bila kita potong, kita permudahkan. Yang kuasa 2 ni tinggal kuasa 1. Tinggal tangent A sahaja. So, dah terbuktilah identiti di atas. Seterusnya, soalan B. Lakarkan graf bagi Y sama dengan 2 sin 3 per 2 X untuk 0 hingga pi. Peruntukan markah 3. Nampak? At least kita dapat 3 markah ni pun dah cukup best dah. Jumlah markah untuk soalan nombor 2 ni ialah 10, okey? 10. Jangan buang 10 markah begitu saja. At least kita dapat 3. Kalau boleh lagi bagus, dapat lebih lagi. Macam ni lah cikgu dah tunjuk tadi kan. Clue-clue dia. Manalah tahu keluar bentuk soalan begini. Boleh jawab. Dapat lagi banyak markah. So, kita akan melakar graf sin hari ini. Sekarang. Okay? Graf sin bentuk S. 2 ni apa? 2 ni dia punya nilai maksimum dengan minimum dia jadi negatif 2. 3 per 2 ni ialah kitaran dia sehingga 2 pi. Okay, ingat kitaran dia sehingga 2 pi, bukan sehingga pi. Jadi kita akan lukis, kita akan lakarkan graf-graf ni. Buat dulu sampai 2 pi. Nanti kita padam kemudian. Tak payah risau-risau. Ya, ni cikgu buat. Graf sin yang satu kitaran, kemudian setengah kitaran. Jadi 3 per 2 tu 1/5, 1,5 lah. 1 kita dan setengah kita. Ini dia. Jadi sini 0 hingga 2 pi. Tahu? Jadi kita buat part C siap-siap. X dengan Y. Lepas tu, biasakan buat ni lah. Untuk kita guide kita punya curve tu nanti. Tak melebihi nilai maksimum dengan nilai minimum. Tahu? Jadi dekat sini maksudnya kita dah siap-siapkan buat dot-dot-dot garis halus untuk nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi nilai maksimum kita ialah 2 dengan negatif 2. Panduannya di sini, di 2. So, 2 negatif 2. Kemudian kita pun lukislah. Okay, 1 kita tambah setengah kita. Betul kan? Jadilah 1/2 untuk 0 hingga 2 pi. Okay? 0 hingga 2 pi. Pi kat tengah-tengah lah. Kemudian, dia nak sampai pi sahaja. Bila dia nak sampai pi sahaja, masa cikgu cakap tadi, kita padam je. Kita padam je daripada pi hingga 2 pi tu padam. Okay? Dah dapat dah kita punya graf 2 sin 3 per 2x daripada 0 hingga pi. Tada! Okay. Seterusnya, ni Allah dapat 3 markah tau. Seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama, paksi ni juga, lakarkan satu garis lurus yang sesuai untuk menyelesaikan persamaan sin 3 per 2x sama dengan 3x per 2 pi tolak 1 per 2. Okay. Of course lah, domain dia samalah julat dia daripada 0 hingga pi lah. Nyatakan bilangan penyelesaian itu. Kita bentukkan dia punya persamaan garis lurus terlebih dahulu. Okay. Sin 3 per 2x ni, kita nak samakan, nak jadikan dia y, kita kurang 2 je, betul tak? 2 je yang tak ada. Yang lain, sin 3 per 2x dah ada. Jadi, apa yang kita buat, kita akan darabkan dengan 2. So, yang sebelah pun kena darab dengan 2. Okay, kena seimbang. Kiri darab dengan 2, kanan juga darab dengan 2 keseluruhan ni.
Jadi 2 sin 3/2x ni bolehlah kita tukar dia jadi y. Kemudian yang ni 2 darab 3/2 tinggallah 3x per pi. 2 darab dengan 1/2 tinggallah 1. Jadi persamaan kita yang terbentuk ialah y sama dengan 3x per pi tolak 1. Jadi kita buat jadual. Macam cikgu cakap tadi, untuk garis lurus, sekurang-kurangnya 2 titik mencukupi. Nak buat lebih, buatlah 3. Macam itulah. Jadi 2 cukuplah sebab 0 hingga pi ni cikgu buat 2 saja. Cikgu ambil titik yang nilai yang paling yang awal dengan nilai yang akhir 0 dengan pi lah. Jadi 0 kita gantikan x tu 0. Jadi 0 per pi dia akan jadi 0. 0 tolak 1 maka negatif 1. Bila x jadi pi, 3 pi per pi. Maksudnya pi dengan pi potong 3 tolak 1. Kita akan dapat 2. Jadi kita pun plot. Apabila x kosong, y kita negatif 1. Kat sini lah. Itu dia. Yang warna pink. Apabila x kita pi, y kita 2. Sinilah. Itu kan? Jadi, gunakan pembaris. Sambungkan kedua-dua titik menjadi satu garis lurus. Dah jadi. Maka, persilangan antara garis lurus dengan graf sin tersebut, itulah penyelesaian bagi kedua-dua graf itu. Maka, bila ditanya bilangan penyelesaian itu, bilangan penyelesaiannya hanya ada 1. Dah siap. Jangan lupa kita punya nilai maksimum dengan nilai minimum. Bentuk sin yang betul. Daripada 0 hingga pi. Dan dia punya skala dan kitarannya betul. Okey. Kalau ini betul, dah dapat lagi 4 markah. Okey. Senang kan? Soalan ketiga. Contoh soalan ketiga. Bentuk soalan begini pun ada juga dikeluarkan. Okey, yang ni tak ada lukis. Tapi, cuba kita baca. Diberi bahawa cos A sama dengan negatif 12/13 dan sin B sama dengan 3/5 dengan keadaan A ialah sudut cakah dan B ialah sudut tirus. So, tolong kenal apa itu sudut cakah dan apa itu sudut tirus. Sudut cakah ialah sudut di antara 90 hingga 180 kan? Dan sudut tirus ialah 0 hingga 90. Cari tangent A dan sin A tolak B. 3 markah saja. Kenapa 3 markah saja? Sebab memang senang. Mari kita tengok. Cakah, tirus. Okay. Untuk cos, sebelah per hipotenus. Untuk sin, tentang per hipotenus. Jadi bila kita lukis segitiga, bila dibagi soalan macam ni, memang confirm kita akan lukis segitiga dekat sukuan. Okay? Sukuan. Ini kan sukuan. 1, 2, 3, 4. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Add sugar to coffee. Itu kita dah belajar kan? Okey, jadi bila dia kata A ialah sudut cakah bermaksud daripada 90 hingga 180. Dia akan jadi di sukuan kedua. Kita pun lukis segitiga, tandakan sudut tu sebagai A. Kemudian maklumat yang kita ada ialah sebelah dengan hipotenus. Sebelah kita ialah 12. Ni sudut, ni sebelah. 12, hipotenus 13. Kenapa cikgu letak negatif kat sini? Sebab ini kan paksi X yang sebelah kiri. Dia duduk sebelah negatif lah. Sini positif, sini negatif. Betul tak? Dan kalau ataupun semacam confuse benda tu, tengoklah kat sini. Ini kan cos, ini rumah sin. Cos mestilah negatif. Okay, macam tu kan? Okay, jadi, untuk sudut B pula ialah sudut tirus. Sudut tirus memang duduk dekat sukuan pertama. 0 hingga 90 darjah. Kita buat juga segitiga. Lepas tu kita tandakan sudut tu sebagai sudut B.
maklumat yang kita ada ialah tentang dengan hipotenus. Tentang kita 3, hipotenus kita 5. So, ini sudut tentang duduk dekat depan sini. Ini 3, hipotenus kita ialah 5. Okay, daripada maklumat kedua-dua sukuan ni, kita boleh cari dia punya sisi yang missing tu lah. Yang tak ada tu kan. Okay, gunakan teorem Pythagoras. Semua tahu kan guna Pythagoras theorem. So, 5, 12, 13. Ini 3, ini 5, ini mestilah 4. Okay. Tadi tangent A. Dia nak tangent A. Kita tengoklah sukuan yang pertama. Graf yang pertama ni. Jangan tengok yang B. Ni A kan. Dia nak tangent A. Kita tengok A. Okay. Tangent A ialah tentang persebelah. So, tentang kita ialah 5. Sebelah kita ialah negatif 12. 5 per negatif 12. Jadilah negatif 5 per 12. Okey, yang ni pula. Oops. Dia nak sin A tolak B tadi kan? Kita gunakan sudut majmuk. Sin A tolak B. Jadi sin A cos B tolak cos A sin B. Macam tu. Kalau tolak, ini pun tolak. Sin A cos B tolak cos A sin B. Sama je. Masuk je nilai dia. Sin A kita berapa? Sin ialah tentang per hipotenus. Jadi 5 per 13. 5 per 13 darab dengan cos B. Cos B sebelah per hipotenus. 4 per 5. Tolak dengan cos A. Cos A kita dah ada kat sini. Negatif 12 per 13 masuk je nilai. Lepas tu sin B. Sin B pun kita dah ada 3 per 5 masuk saja nilai. Seterusnya darablah. 5 per 13 darab dengan 4 per 5. Tolak dengan negatif 12 per 13 darab dengan 3 per 5. Guna kalkulator je. Dapatlah 56 per 65. Dapat 3 markah. Seterusnya soalan B. Selesaikan persamaan 4 cos 2x tambah sin x sama dengan negatif 3 untuk 0 hingga 360 darjah nilai-nilai x-nya. Okay, maksudnya x tu kita nak cari nilai sudut lah sekarang ni. Okay? Sebab x tu di antara 0 darjah hingga 360 darjah. Kemudian kita tengok persamaan. Ini adalah soalan berbentuk aplikasi. Okay? Yang 6.6. Selesaikan persamaan. Okay. Kita nampak terus cos 2x ni kan. Bila kita dah nampak cos 2x ni, kita dah boleh bayang dah nak guna apa. Kita akan gunakan rumus sudut berganda. Bila rumus sudut berganda ni, confirm lah kita akan cari cos. Cari cos. Cos ni ada 3 pula dia punya formula. Ada rumus 3 pula. So nak guna yang mana ni? Okay, clue. Sini kan ada sin x, sedaya upaya kita mesti nak samakan sebutan dia. Okay, yang ini cos. Nanti kita ada satu cos, satu lagi sin. Untuk macam kita akan cuba jadikan dia kuadratik lah. Maksudnya mesti dalam apa boleh ubah yang sama. So kalau sini sin, sini pun kita akan pilih yang sin je. Tak mau ada cos, tak mau ada sin. Susah nanti kalau ada banyak. Okay. Jadi kita pun pilih yang 1 tolak 2 sin cos 2 x tu masukkan dalam cos 2x tu. Tu dia cikgu dah masukkan. So kita kembangkan bracket tu kan. 4 tolak 8 sin cos 2x tambah sin x tambah 3 sama dengan 0. Negatif 3 tadi bawa supaya jadi tambah. Okay, kemudian susun dia 8 sin cos 2x tolak sin x tolak 7. Ini ibarat 8y cos 2 tolak y tolak 7 sama dengan 0. Okay, bayangkan dia kuadratik. 8y cos 2 tolak y tolak 7. Jadi, bila kita tekan kalkulator, EQN tu kita akan dapat okay, y sama dengan 1 dengan negatif 7 per 8. Jadi, bila dalam bracket tu, y tolak 1 dengan 8y tambah 7. Okay. Y tu maksudnya sin x lah ya. Sin x. Okay. So, sin x sama dengan 1 atau sin x sama dengan negatif 7 per 8.
kita nak X, kita bukan nak sin X. So, X ni sin tu bawa sebelah kan. Jadi, shift sin. Tu cikgu dah ajar. Tekan kalkulator, tekan shift, tekan sin, tekan 1, tekan sama dengan dapat 90 darjah. Okay, kalau kita biasa guna graf sin, kita pun dah tahu dah. Sin 90 darjah tu duduk kat mana. Kita tengok graf ni cikgu dah lukis siap-siap tadi. Okay, dekat sini ialah 90 darjah. Sini kosong, sini 90 darjah, sini 180 darjah. Betul tak? Sini 360. Dekat 90 darjah ni, dia punya nilai maksimum dia 1. Yang ni dekat 270 darjah, nilai minimum dia negatif 1. Kalau dah biasa guna graf, dia tak tekan kalkulator lagi dah tahu dah. Okay, tapi tak apa. Kalkulator kan ada. Sin negatif 1 sama dengan 90 darjah. Kemudian tengok kat sini pula. Sin X kita ni negatif 7/8. Negatif ni bermaksud dia berada di sukuan yang bukan rumah sin. Maksudnya bukan sukuan pertama, bukan sukuan kedua. Okay, jadi bila nak tekan kalkulator, tekan shift sin, tekan 7/8, tak payah tekan negatif tu. Shift sin 7/8. Okay, shift sin 7/8. Tekan kalkulator, tak payah tekan negatif tu. Jadi dekat sini, apabila sin negatif kat sini ni, sin ni negatif, rumah sin ialah dekat 1 dengan 2. Jadi kita pergi dekat bukan rumah dia. Bila negatif tu bermaksud bukan rumah dia. Sukuan ketiga dan sukuan keempat. Lukis siap-siap dia punya sudut rujukan. Nak dapat sudut rujukan tu, kita tekan shift sin 7/8 tu, nanti kita akan dapat 61.04 darjah. Okay? Kiri kanan tu kita tulis macam tu. Lepas tu baru kita baca bermula daripada kosong. Ingat kan? Bermula daripada kosong. Sampai sini kan 180. Bawa ke sini. Tambah dengan 61.04. Dapat 241.04 darjah. Yang satu lagi daripada kosong, pusing sampai sentuh garis tu. Tu kan? Jadi tak sampai lagi 360. 360 tolak dengan inilah 61. Dapatlah 298.96 darjah. Okay. Inilah namanya selesaikan persamaan.